الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, macam biasa kita zahirkan rasa terima kasih dan syukur kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni sekali lagi dengan limpah kurnia dan inayah dari Allah, khususnya kederat dan tenaga yang Allah Ta'ala bagi kat kita pinjam sementara ni, kita boleh olah guna kederat tersebut untuk sekali lagi kita menjadi peserta ataupun ahliatan kuasa penyambut tetamu Allah yang kita sebut Ramadan Al-Mubarak. Dan tak berapa hari lagi puasa ni ataupun Ramadan akan mengucapkan selamat tinggal dengan kita penduduk bumi, khususnya ahli qaryah Masjid Pekanbaran. Dia akan kembali ke sisi Allah lalu mengkhabarkan kebaikan-kebaikan ahli qaryah Masjid Pekanbaran, mampu meraih kedatangan Ramadan Al-Mubarak sampai ke malam ni. Alhamdulillah, kerana kederat yang Allah Ta'ala kurniakan kita boleh olah untuk guna buat kebaikan. Jadi tak semua orang ada kederat dan tenaga ni dia boleh buat ta'am. Setengah orang tenaga dia kuat, dia boleh angkat tong gas 2 tong sekali angkat, kuat. Tapi nak sembahyang tarawih 2 rakaat pun tak larat. Ada orang dia boleh buat benang, buat ukir padi, boleh buat kerja tengah panas lik-lik tu, tapi nak sembahyang witir 3 rakaat pun tak larat. Ni bukan kita duk cerita kata depa tak bagus, kita bagus dah. Duk habaq kata kita rasa terima kasih sangat-sangat. Pasal kederat yang Allah Ta'ala bagi ni kita boleh olah guna untuk buat ta'at. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, peluang saya main malam ni insya-Allah kita nak kongsi ataupun nak ulang kaji sikit pasal bab puasa, tazkirah pasal kelebihan puasa ni. Saya rasa ustaz lain pun banyak dah duk cerita. Jadi malam ni kita nak ulang kaji sikit pasal puasa. Tak banyak lah, pasal saya pun duk kira, duk fikir nak balik lah. Sebab saya balik ni adat kata saya lewat sampai Lonu, parit panjang lepas pada Kuala Ketil lagi. Tuan-tuan duk Korea ni. Jadi kita cuba nak ringkas malam ni, nak ulang kaji pasal puasa. Saya sebut kata ulang kaji ni sebab saya faham ayah-ayah, ibu-ibu ni sebahagian dan boleh dikatakan semua pernah dengar saya cerita ni. Maka dengan sebab tu malam ni kita sebut ulang kaji. Yang saya nak kongsi dan ulang kaji malam ini berkaitan 6 perkara yang siapa buat 6 perkara ni dia wajib kena puasa, tapi puasa dia tak haji, dia kena qada lepas raya. Sebab sebahagian di kalangan kita ni bila berlaku salah satu daripada 6 benda ni, dia tak pernah qada pun puasa dia, sampai mati dia tak qada. Bermakna dia bawa dosa tak puasa sampai mati. Bila mati jadi leguna ustaz, yang tu saya tak cerita lah, nak cerita hak sebelum mati ni. Hak lepas mati tu tanya ustaz lain kot.
Ada enam benda yang saya petik benda ni ataupun tajuk yang saya nak cerita ni dalam kitab Safinatun Najah. Kitab ni telah diterjemah dalam bahasa Melayu pun banyak, tulisan Rumi pun ada. Dia kata dalam kitab tu, wa yajibu ma'al qada al-imsaku lis-sawmi fi 6 mawadhi'ah. Wajiblah mengqadakan puasa di samping perlu imsak, yakni tak boleh makan, tak boleh minum, apabila berlaku salah satu daripada 6 perkara. Qada pun wajib, imsak pun wajib. Maksudnya puasa tetap kena puasa, tapi puasa tak kira kata puasa, dia kena qada lepas raya. Tak maaf lah, malam ni sound saya tak clear, speaker masjid clear lah saya, suara saya. Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrih. Yang pertama, orang yang sengaja tak mau puasa Ramadan, dia saja malas tak mau puasa. Orang yang tak mau puasa ni, dia wajib kena elak daripada makan dan minum. Dia tak boleh makan. Setengah orang duk faham dia tak puasa, dia berdosa tak puasa, dia makan lah, makan nasi kandang, teh ais limau, dia makan tengah hari, dia malas nak puasa. Orang yang malas nak puasa Ramadan, dia wajib kena imsak. Maksudnya dia tak boleh makan. Kalau setiap kali dia makan, tertopak dosa dia. Bayangkan kalau hari itu dia makan 17 kali, bermaksud dia akan berdosa 18 dosa. Kok mana jadi 18? Termasuk dosa tak puasa. Ni cara kampung lah kita cerita. Sahabat yang ni sebab sebahagian di kalangan orang tak puasa, dia duk ingat salah tak puasa. Setiap kali dia makan, hukum dia haram dan tertopak dosa. Pasal tu orang tak puasa yang duk makan siang hari ni, hidup dia serabut. Sebab dia duk pikul dosa banyak, sampai berkelahi dengan bini, bercerai, anak tinggal macam tu. Pengurusi Qaryah tu, Imam Qaryah pula duk fikir nak bagi sumbangan untuk keluarga asnaf. Pasal apa? Pasal ditinggalkan oleh suami, isteri dah jadi janda. Sebab serabut duk pikul dosa. Waktu bulan puasa dia duk makan nasi kandang lah, teh ais limau, ayak ketum susu, dia macam lah. Dia bangkit pagi, dia bancuh kopi radik, dia minum serup, dosa. Lepas minum kopi radik, dia makan pula roti jala, makan seketui, dosa lah. Tengok cucuk Jawa apa ada lagi, dia hantam cucuk Jawa pula, dosa pula. Lepas makan pukul 10 tu dia cemui, dia berjalan rumah member dia. Selalunya orang tak puasa ni dia akan berjalan pergi rumah geng-geng persatuan tak puasa Malaysia. Dia pergi rumah orang tak puasa. Jarang kita tengok orang tak puasa dia berkawan dengan Tok Imam, jarang. Tuan-tuan bisa tengok tak, geng tak puasa daripada pagi sampai maghrib dia duk kawan dengan Tok Imam kan? Tak ada. Kalau pergi jumpa Tok Imam pun duk bincang nak ambil upah cok kelapa sawit Tok Imam. Dia berjalan ke rumah kawan dia, kawan dia buat keluar pula air Coca-Cola, dia minum pula, haram pula. Kemudian kawan dia buat keluar kuih baulu, rendam dalam air Coca-Cola, bagi kembang ada elok, makan pula, haram pula. Lagi tak maghrib, lagi itulah bertambah-tambah dosa. Siapa ni? Orang yang sengaja tak mau puasa Ramadan. Tak termasuklah orang uzur, orang sakit, tak termasuklah yang tu. Dia duk abang kata ala muta'addin, orang yang sengaja dan malas nak puasa. Satu.
Yang kedua, ala tarikin niyyati lailan fil fard. Orang yang terlupa nak niat semalam. Kan bagi mazhab Syafi'i kan niat tiap-tiap malam. Kerana puasa hari ni dengan puasa esok dia kira Yasin. Melainkan yang ustaz duk mengajar kita lah. Dia abang kata niat sebulan. Takut terlupa. Lalu kita pakai niat sebulan. Kalau terlupa pun tak apalah, di cover dengan niat yang sebulan. Yang ustaz-ustaz kita duk mengajar di masjid kita ni. Ni duk abang kalau dia tak niat sebulan. Dia terlupa nak niat malam ni. Pagi esok dia wajib kena puasa, tapi puasa dia tak dikira puasa. Kita cerita kat yang ni pun sebab dulu saya kecil-kecil dulu. Bila tak niat semalam, memang pagi esok kita hantar nasi goreng kan. Mak tanya Naim tak puasa kan? Lupa niat mak. Hang lupa niat 14 kali pun wajib kena puasa. Kalau tak puasa hukum dia haram sebab wajib imsak. Dan puasa tu kena qada lepas raya, jangan qada esok. Sebab esok tu wajib kena puasa Ramadan lagi. Takut dia pergi buat niat 2 sekali. Duk ingat ustaz syarah boleh niat 2 sekali. Nak puasa lepas raya, puasa 6 dengan puasa qada. Dia pun esok niat puasa Ramadan sekali dengan niat qada hari ni. Tak boleh, dia kena qada lepas raya. Tu yang kedua. Yang ketiga yang sering berlaku, ala man tasahhara zannan baqa' al-lail fabana khilafu. Orang-orang yang makan sahur duk ingat tak subuh lagi, tapi subuh dah. Tu saya terima bahasa kampung lah tu. Orang yang makan sahur duk ingat tak subuh lagi, tapi subuh dah. Yang ni pun puasa dia esok memang takji, dia kena qada lepas raya. Yang ni ramai berlaku kat orang, mereka tak qada. Sebab mereka kata tanya ustaz lain kata tak apa. Tak apa tu maksudnya tak berdosa sebab dia tak tahu. Tapi puasa dia hari tu takji, dia kena qada lepas raya. Golibnya orang yang makan sampai azan. Waktu azan dia luahkan balik makanan. Sebahagian orang dia kata selamat, puasa itu clear, padahal tak clear. Sebab azan ni berkumandang setelah masuknya waktu baru azan. Dia keluarkan makanan waktu azan, bermakna waktu masuk waktu sebelum diazankan dia masih duduk telan makanan. Yang ni sah-sah dia kena qada lepas raya. Kalau dia makan sampailah ke waktu, masuknya waktu dalam keadaan dia sangka duk ingat tak subuh lagi, tapi subuh dah. Sebab tu ulama kita buat waktu imsak 5-6 minit lagi nak, 10 minit nak subuh berhenti makan lah. Supaya kita boleh telan semua makanan secara total, tak ada tinggal langsung sisa dalam mulut, supaya puasa kita tak puasa. Tapi apakan daya, ada setengah mereka abang kata lagi tak azan lagi tu boleh makan. Kita pun ganyah boleh tengok lah. Ganyah orang azan luah balik. Tapi ingat sebelum dilaungkan azan, waktu masuk baru azan. Pernah tuan-tuan dengar azan dulu baru waktu masuk? Tak pernah. Kalau berlaku pun untuk bila silap. Lepas azan baru waktu masuk. Dia waktu masuk dulu baru azan, kita waktu azan baru luah pula makanan. Maknanya waktu mula masuk waktu kita masih telan. Ni orang duk ingat tak subuh lagi. Yang ni puasa hari tu tak haji. Sebab tu saya sebut tadi, ulama kita ni dia nak jaga ibadat. Dia pun letak satu masa ihtiyat ataupun waktu nak cover ataupun waktu berjaga-jaga supaya makanan kita boleh telan semua. Dia pun ambil di mana waktu imsak berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Hadis yang sahih yang cerita Nabi makan sahur sehingga waktu nak subuh ni boleh membaca 50 ayat Quran. Di antara jarak tersebutlah ulama-ulama kita meletakkan waktu imsak bagi nak menjaga amalan kita supaya jadi elok.
Tak berhati-hati yang ni tuan-tuan, puasa kita ni tak berjaya gelar kita muttaqin. Pasal puasa kita ada masalah, dia jam sikit. Antaranya ada yang makan sok lewat sampai terandah orang azan, kemudian dia tak qada lepas raya. Lalu ayat Quran sebut la'allakum tattaqun, tak berjaya dibentuk kepada manusia ataupun orang-orang yang melakukan ibadat puasa tak berhati-hati. Yang keempat, yang ni pun sering berlaku juga, ala man aftara zannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Orang yang buka puasa dia ingat maghrib dah tapi tak lagi. Tu saja muah cara sembang tu. Dia ingat maghrib dah tak lagi. Depa ni pun puasa jam juga. Tengok-tengok jam dia cukup dah, dia minum air tebu. Tengok-tengok depa kata 4 minit lagi nak maghrib. Maka air tebu yang kedua nak telan tu dia tak boleh telan. Dia kena imsak, pergi buang balik dalam singki. Kalau gamuk buang dalam cawan balik. Sebab tu hak dia. Takut baziak. Tapi kalau buka puasa di masjid ramai-ramai tak boleh buat betul lah. Kalau buat depan saya pun jam lah. Maknanya bila dia minum, dia ingat dah masuk waktu air tebu masuk dah setegak lah. Masuk yang kedua nak telan lah. Dia pegang paha tu 4 minit ni. Wajib dia kena buang balik makanan. Kalau dia kata alang-alang dah puasa aku telan dah, yang ni pun aku telan jugalah, hukum dia haram sebab wajib kena imsak. Dan kena qada lepas raya. Puasa hari itu tak haji, walaupun dah haji dah daripada subuh sampai sebelum telan air tebu tu haji dah. Lepas telan air tebu tu dia tak haji balik. Lalu kena qada lepas raya. Yang ni berlaku dulu, pernah berlaku. Jabat agama suruh pakat qada balik puasa tu berdasarkan penjelasan pengarang kitab yang kita sebut Safinatul Najah. Orang-orang yang ingat kata maghrib dah tapi tak lagi, lalu dia makan, maka puasa dia tak haji. Yang kelima, saya cerita soalan tak boleh tanya ustaz lain. Kalau tanya saya tahun depan ustaz ajak main tazkirah, saya tak main dah. Pasal orang sini rajin tanya soalan. Jadi kalau tanya soalan, saya duk tengok masjid ni orang rajin mengaji. Kalau tanya soalan mesti tanya hak power-power, saya tak boleh jawab. Jadi saya nasihatkan jangan tanya. Kalau nak dengar tazkirah saya tahun depan. Kalau tak mau dengar lah tanya tahun depan, saya tak main lah sebab takut orang sini tanya. Yang kelima, ni jarang berlaku tapi tuan kita sebut kita cerita. Orang yang baru tahu kata 30 Syakban tu sudah pun Ramadan. Contohlah siang tadi 29 Syakban, esok 30 lah. Contoh ni buat contoh. Dia kerja buat lori, buat trailer daripada Johor balik Pekanbaran. Malam tu dia balik laju, radio pun tak dengar, TV dah umum esok puasa. Dia balik-balik terus tidur. Isteri gerak sok pagi tu letih sangat, tak sedap apa. Sedap-sedap subuh. Habis sembahyang subuh dia pergi dapur buat nasi goreng. Malas nak kacau bini dia. Bini duduk dalam bilik ayak, dia buat nasi goreng pukul 8.30, dia pun makan. Bancuh kopi radik, buah susu lebih sikit bagaimana. Dia pun makan nasi goreng. Isteri dia keluar bilik ayak, kata abang tak puasa ke? Dia kata puasa apa? Hari ni 30 Syakban. Semalam orang umum dah kata hari ni puasa. Tanya Kak Long. Dia pun tanya anak dia, betul Kak Long hari ni puasa ke? Hari ni puasa dah boy. Kami semua puasa. Hak tak puasa abah seorang hari ni. Wajib abah dia kena berhenti makan nasi goreng, berhenti minum kopi radik. Hak belen tu simpan dalam peti air. Jangan duk kata sedap ni susu lebih. Simpan dalam peti air, sambung minum balik waktu maghrib lagi. Wajib dia berpuasa start 8.30 pagi sampai waktu maghrib. Dia buka puasa dengan keluarga dia dan dia qada lepas raya, hari yang dia bertahu 30 Syakban tak adalah Ramadan. Yang terakhir, yang keenam, terang letih dia apa, suara tak keluar. Yang keenam, orang yang melampaui berkumur dan istinsyak di siang Ramadan. Dia nak ambil wuduk sembahyang lohor, dia melampaui berkumur. Melampaui di sini dua catatan. Yang pertama, dia masukkan kadar air yang banyak. Yang kedua,
dia lakukan kitaran air dalam mulut dia dalam keadaan tidak berhati-hati. Bahasa kita cakapnya kasar lah. Dah air banyak, kumuk pun kasar. Tiba-tiba dia tertelan. Puasa dia hari itu batal. Dan jangan duk balik makan nasi goreng lah. Dia wajib kena puasa, tapi puasa dia tak haji. Dia kena qada lepas raya. Yang ustaz duk abang kata tertelan tak apa sebab yang tu dia berkomor dalam keadaan berhati-hati. Dengan maksud kadar air pun tak banyak, dia goncang air dalam mulut pun berhati-hati, tiba-tiba dia tertelan. Yang ni rezeki dia, tak batal puasa dia dan tak kena qada lepas raya. Ataupun bukan kata dia tertelan sendiri, dia komok pelan-pelan lohok tu di masjid, ada kawan dia main tepuk belakang ke depan, dia tertelan habis semua. Tu rezeki dia. Dia pesan pula esok main tepuk pula. Tapi kalau pesan tu dia jadi sengaja lah saja sebut lah tu. Ni 6 perkara kita ulang kaji. Kok berlaku kat anak menantu cucu-cucu kita. Kita kata abang kena qada balik lepas raya. Sebab Wan dah dengar dah dalam kitab Safinatun Najah sebut 6 perkara ni rosak puasa kita. Tapi abang kena terus puasa sampai maghrib. Jadi yang itulah yang saya boleh kongsi 6 perkara. Ringkas pun tak apa. Yang penting ada manfaat. Kita ulang kaji ilmu berkaitan dengan puasa kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. بارك الله لنا يا الله فيما بقي من أيام رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم كما بلغتنا رمضان بلغ لنا ليلة القدر يا الله واجعل دعوتنا فيها مستجابة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.